Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mulakan dengan pengenalan rasuah. Jadi, apa itu rasuah? Rasuah merupakan pemberian atau penerimaan sebagai upah atau hadiah kepada seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkait dengan tugas rasmi atau pekerjaan. Jadi antara sistem yang selalu terlibat dalam rasuah adalah sistem pentadbiran, sistem pengurusan tanah, sistem pengurusan dan juga sultan. Selain itu, rasuah juga terdapat dalam pelbagai bentuk. Antara bentuk rasuah adalah berbentuk wang, berbentuk hadiah, pangkat, jawatan dan sebagainya. Oleh itu, Malaysia telah menetapkan undang-undang di mana individu yang disabitkan dengan kesalahan rasuah akan dikenakan denda ataupun penjara mengikut akta-akta tertentu. Seterusnya, jika kita lihat statistik dari Januari 2021 hingga Jun 2021, Malaysia telah mencatatkan seramai 509 orang yang telah terkantoi yang terlibat dalam aktiviti rasuah ini. Terdapat pelbagai sistem yang dilaksanakan bagi membendung rasuah di Malaysia. Antaranya ialah Pelancaran Pelan Anti Rasuah Malaysia NACP 2019-2023 pada Januari 2019. Pelancaran ini sedikit sebanyak telah membagi kedudukan Malaysia dalam Indeks Persepsi Rasuah CPI pada 2019, namun kedudukan tersebut tidak bertahan lama. Tujuan pelancaran ini adalah untuk merealisasikan aspirasi Malaysia dikenali kerana integriti bukanlah rasuah. Seterusnya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah diperkenalkan bagi menggantikan Badan Pencegahan Rasuah BPR pada tahun 2008 setelah mendapat persetujuan Parlimen. SPRM telah melaksanakan 3 teras strategi yang dikenali sebagai serampang 3 mata, iaitu strategi pengukuhan, strategi pencegahan dan strategi penguatkuasaan. Menerusi sistem perundangan pula, Mahkamah Khas Rasuah telah ditubuhkan bagi menyelesaikan masalah rasuah, khususnya untuk mendengar dan membicarakan kes rasuah. Selain penubuhan mahkamah, akta juga telah diperkenalkan di Malaysia. Antara akta yang terkenal di Malaysia berkenaan dengan rasuah ialah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 yang telah berkuat kuasa pada 1 Januari 2009. Pada hari ini saya akan berkongsi sedikit sebanyak ilmu tentang perkembangan isu rasuah yang berlaku di dalam Malaysia. Pertama sekali, isu rasuah ini hanya berlaku dalam kalangan minoriti sesetengah masyarakat di dalam Malaysia. Dan sesetengah individu daripada golongan tersebut beranggapan serta berfikiran bahawa isu rasuah ini mampu meningkatkan faktor perkembangan ekonomi serta kemewahan hidup mereka. Jadi, satu rasuah yang boleh saya kongsikan kepada anda semua tentang individu golongan tersebut merupakan rasuah transaktif, di mana ia bermaksud kesepakatan antara kedua-dua belah pihak, penerima dan juga pemberi, demi mencapai keuntungan menggunakan apa cara sekalipun bagi kedua-dua belah pihak. Dan hal ini boleh dibuktikan dengan kes-kes pemberkasan sesetengah individu berkaitan isu rasuah yang dilihat melibatkan oleh dunia perusahaan dan juga pemerintah. Tahukah anda semua, isu rasuah ini merupakan satu jenayah global yang mampu menewaskan sesebuah tamadun? Jadi, isu perkembangan rasuah di Malaysia ini dapat dilihat dengan Indeks Persepsi Rasuah ataupun IPR, di mana Malaysia menduduki tangga yang ke-57 pada tahun 2019. Namun, pada tahun yang ke-2020, Malaysia telah meningkat ke tangga yang ke-51. Jadi ini jelas menunjukkan peningkatan yang drastik bahawa peningkatan amalan rasuah yang berlaku di dalam Malaysia. Jadi itu adalah sedikit sebanyak yang boleh saya kongsikan kepada anda semua tentang perkembangan isu rasuah yang berlaku di dalam Malaysia. Era globalisasi ini, hampir semua rakyat di Malaysia sanggup mengambil rasuah untuk kepentingan peribadi mereka. Kesan utama rasuah jika tidak dibendung dengan baik adalah boleh menjauhkan jurang perbezaan antara golongan miskin dan golongan kaya. Hal ini demikian kerana golongan kaya mampu memanipulasi sesuatu keputusan dengan duit mereka. Sebagai contoh, golongan kaya boleh melepaskan diri dari sebarang tuduhan jenayah jika mereka mampu memberi duit kopi atau rasuah
kepada sesuatu pihak. Sikap tidak puas hati antara golongan miskin dan golongan kaya juga akan berlaku. Kadar jenayah negara juga boleh meningkat jika rasuah tidak dibendung dengan baik. Sebagai contoh, rakyat di negara Malaysia sering mempergunakan pihak berkuasa seperti PDRM, SPRM dan Kastam dengan menyuap rasuah bagi mengelakkan mereka tidak disabitkan sebarang kesalahan jenayah. Akibat daripada ini, kes-kes jenayah besar seperti membunuh, mengedar dadah dan seumpamanya tidak dapat dikawal serta diselesaikan, malah kian teruk. Perkara ini juga akan membuatkan masyarakat di Malaysia memandang hina terhadap pihak berkuasa. Peribahasa Melayu ada mengatakan bahawa kerana nila setitik rosak susu sebelanga, yang membawa maksud hanya seorang anggota polis di Malaysia yang mengambil rasuah mampu merosakkan seluruh nama baik PDRM di Malaysia. Seterusnya, kumpulan kami juga telah melakukan sedikit tinjauan terhadap bangsa-bangsa yang terdapat di Malaysia bagi mengetahui pendapat umum bagi setiap kaum tentang isu rasuah yang berlaku di Malaysia. Antara kaum yang terlibat adalah Melayu, kaum India dan juga Cina. Jadi secara umumnya, setiap kaum tidak menyokong dan membantah sekeras-kerasnya daripada isu rasuah ini terus berleluasa. Hal ini kerana ia boleh mendatangkan pelbagai impak negatif daripada pelbagai sudut. Setelah membuat kajian, kami mendapati bahawa semua kaum bersebulat suara berpendapat bahawa rasuah ini bakal merosakkan pentadbiran dan sekaligus merosakkan keharmonian negara. Oleh itu, kita haruslah berganding bahu dan bekerjasama bagi mencegah daripada isu rasuah ini terus berleluasa. Jadi, saya akan meneruskan lagi dengan tanggungjawab rakyat Malaysia dalam membendung amalan rasuah ini. Jadi, boleh saya simpulkan kepada 3 bahagian. Yang pertama, oleh pihak kerajaan, pihak SPRM perlulah meningkatkan lagi hukuman serta bertindak dengan lebih agresif dalam menghukum pesalah atau pelaku rasuah supaya mereka mempunyai perasaan takut ingin mencuba amalan tersebut. Seterusnya, boleh juga dikaitkan dengan ibu bapa yang boleh mendidik anak-anak serta memberikan didikan agama sejak kecil kepada mereka, kerana ibu bapalah yang mencorakkan kain putih anak-anak. Dan yang terakhir, boleh saya simpulkan, guru juga memainkan peranan penting dalam membantu mendidik anak muda zaman kini untuk menjadi remaja maupun pembawa bangsa yang lebih maju pada masa hadapan. Kesimpulannya, rasuah adalah salah satu perbuatan yang ternyata salah di sisi undang-undang negara. Rasulullah juga pernah melarang umatnya supaya menjauhi amalan rasuah kerana ia adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Surah terang lagi bersuluh bahawa amalan rasuah adalah haram di sisi Islam serta sangat dilarang oleh syarak. Maka ia perlu dielakkan dan dijauhi daripada ia terus berluasa dalam kalangan rakyat Malaysia. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.